الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم نعلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الخطر أنت وذكر قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung balik di dalam siri kuliah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu berkenaan dengan peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada bulan yang lepas telah saya ceritakan bahawasanya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 14 sya'ra bayda, iaitu mempunyai lebih kurang dalam 14 helaian rambut yang berwarna putih dengan mana uban. Dan sebabnya itu ialah kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Hud dan adik-beradik dengan surah Hud. Seumpama dengan surah Hud, seumpama surah An-Nazi'at, amma yatasaalun, surah yang membincangkan berkenaan dengan hari kiamat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita berbicara tentang sifat tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermula daripada helaian rambut, tuan-tuan lihat bagaimana sahabat ridwanullahi taala alaihim, sahabat, betapa detailnya pensifatan mereka itu kepada Nabi. Detailnya itu kerana sampai disebut oleh al-mustasyriqun, orang-orang barat mengatakan lam yusaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yusaf ahadun kama yusaf Rasulullah. Kata orang-orang barat yang dinukilkan dalam buku-buku Arab, tidak pernah disifatkan satu manusia seumpama disifatkan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Dalam dunia ni secara sifat detail ni tak ada. Yang ada hanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyimpan rambut. Ni tuan-tuan, saya ada rambut sikit lah, tak banyak. Tuan-tuan kalau boleh simpan rambut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang ada rambut, maka hendaklah dia muliakan rambut. Yakni muliakan rambut, sikat rambut. Jangan rambut panjang, nampak tepi ni penuh, berpusing-pusing-pusing. Orang kata melengkoi, nampak pusing-pusing ni. Tak mau lagu tu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut yang banyak. Rambut Nabi ni kebanyakan keadaan rambut Nabi sampai ke di antara bahu dan juga cuping telinga. Ini tengah. Di rambut Nabi ni kadang selalunya di antara cuping dan juga bahu, di tengah-tengah. Dan kadang-kadang sampai kepada bahu. Dia sampai ke bahu. Dan kadang-kadang pendek sehingga mencecah hanyalah di aras cupingnya telinga. Kata Sya'ir rahimahullah, al-wafratu sya'ru li syahmatil udhun wa jummatun inhu liman kibin yakun wa sammi ma bainahuma bil limmati qad qala dha jumhur ahli lughati. Al-wafratu sya'ru li syahmatil udhun. Orang Arab menamakan kalau rambut itu sampai ke cuping telinga, makna rambut itu pendek, namanya wafrah. Wafrah yakni rambut itu sampai hanya ke paras cuping telinga, sekitar itu. Macam rambut kita itu kan, dia hampir kepada cuping telinga. Mana paras, aras dia itu sama dengan cuping telinga. Rambut pendek. Al-wafratu sya'ru li syahmatil udhun
Wa jummatun inhu liman kibin yakun. Dan rambut namanya jummah. Dari wafrah ini jummah. Jummah itu apa dia? Yakni rambut itu sampai kepada bahu. Masya-Allah. Ini rambut sampai ke bahu. Nabi adakah simpan rambut sampai ke bahu? Naam. Nabi simpan rambut sampai ke bahu. Pernah Nabi simpan ada bahu. Bahkan para ulama sebut di sana ada hadis musalsal. Hadis musalsal dengan mana hadis apabila seorang itu menyimpan rambut sampai kepada bahu, ini sampai kepada bahu, maka berjumpa dengan sebahagian ulama dan mengambil ijazah dan sanad hadis musalsal, iaitu simpan rambut seumpama disimpan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi simpan rambut sampai bahu, sami hadis musalsal. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi albani fata. Kadzaka qad haddathani qa'ima wa ba'da an haddathani tabassama. Rambut sampai sini. Dan kalau lebih, ni ada macam setengah orang rambut dia panjang, rambut dia lelaki lah, lebih daripada bau, maka jawapannya sunnah Nabi rambut paling panjang sampai bau. Jadi tuan-tuan boleh simpan, simpan rambut nak bagi panjang, bagi dia betul-betul sampai bau. Kalau lebih, maka sunat potong. Kalau lebih daripada bau, kita ada rambut panjang lebih daripada bau, sunat. Untuk wajib sunat potong. Dan Imam Abdullah bin Ali bin Haddad radhiyallahu taala anhu mempunyai rambut yang panjang. Imam Abdullah bin Ali bin Haddad rambutnya panjang, dan dia mengatakan tidak ada satu sunnah, tak ada satu sunnah yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa amiltu biha, melainkan aku pasti beramal. Pasti aku akan beramal, katanya Abdullah bin Ali bin Haddad. Melainkan satu sahaja yang hampir tidak aku buat. Kerana apa? Ketika itu hampir dengan kewafatan dia, iaitu rambutnya telah lebih daripada bahu, dan sunnahnya memotong. Tapi kalau laki dia nak rambut panjang lebih daripada bahu, boleh tak? Boleh. Kalau kita sebut sunnah sahaja, rambut tu panjang, paling panjang sampai bahu. Kalau lebih lagi, lelaki, hukumnya ialah harus. Syarat harus. Kalau lebih lagi, sampai ke punggung rambut. Masya-Allah, rambut sampai ke punggung. Ada lagi rambut sampai ke kaki. Rambut siapa ni? Orang lelaki. Maka boleh ke tak boleh? Jawab ulama dengan syarat. Apa syarat dia? Yakni dengan syarat kalau dilihat dari belakang, diyakini bahawasanya itu lelaki. Kalau dia rambut panjang, kita tengok dari belakang, tina ke jantan ni? Tina ke jantan? Laki ke perempuan? Anak dama ke janda? Kalau hal tu, maka hukumnya ialah haram. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil tashabbuhi bin nisa. Nabi melarang daripada menyerupai dengan orang perempuan. Ni tuan-tuan, ni kena ingatkan sikit, Nabi larang daripada menyerupai orang perempuan. Maksud menyerupai orang perempuan ni, iaitu satu perkara yang telah khusus bagi orang perempuan, orang lelaki pakai. Ni hukumnya haram. Satu benda khusus untuk dipakai oleh orang perempuan. Dalam satu-satu masyarakat, pakaian ni, adat ni orang perempuan. Orang lelaki pakai, haram. Jangan dia kata pula selipar Jepun. Selipar Jepun orang lelaki pakai, orang perempuan pun pakai. Hak tu tak khusus kepada perempuan. Hak tu boleh. Pasal apa? Pasal dia selipar Jepun. Walaupun orang lelaki pakai, orang perempuan pakai, dia tak dikira menyerupai orang perempuan. Yang banyak ni mana? Hak jenis adik-adik prank, tak prank. Zaman sekarang kan buat prank. Yang mana lelaki ni dia nak kenal kawan dia pakai tudung. Dia pakai tudung, dia pakai purdah, dia pakai niqab. Walaupun tujuannya hanya bergurau, hukumnya ialah haram. Nampak tak? Pasal apa tak boleh? Kerana Nabi SAW melarang 'anil tashabbuhi bin nisa. Kan ada kan dekat video mana contohlah yang duk tengok dekat video, contoh apa ada TikTok. Ada TikTok tak? Facebook. Facebook orang tonton. TikTok.
Kalau kita perasan ada satu yang viral tu, contohnya lelaki, suami dan isteri masa hari pengantin. Tiba-tiba kawan dia nak buat bergurau. Kawan dia lelaki lah. Dia pakai dalam bentuk apa? Pakaian orang perempuan. Pakai niqab, pakai tudung. Dia pergi dekat lelaki, dia peluk lelaki. Nak kata prank lah, nak kata seolah macam lelaki ni ada dia lama. Ini tak boleh. Hukumnya adalah haram kerana menyerupai pakaian wanita. Yang dibenarkan satu saja keadaan. Satu je boleh. Iaitu bergurau suami isteri. Ini boleh. Bergurau suami isteri boleh. Bergurau mana suami isteri? Suami pakai tudung, bergurau dengan isteri. Tapi kalau bergurau suami isteri, bubuh dalam telefon, bubuh di WhatsApp, bubuh di mana, di Facebook, di status, tak jadi bergurau suami isteri. Dia bergurau public, khas suami isteri. Tak ni boleh. Kalau lebih daripada tu, hukumnya ialah haram. Tentu ada beberapa yang rahmati Allah Ta'ala. Baginda Nabi SAW, rambutnya sampai ke bawah. Best. Dan nak kata panjang rambut Nabi ni, dan Nabi SAW kadang-kadang pernah membuat tocang rambut tocang. Tocang ni Nabi SAW dalam hadis Syama'il Imam Tirmidzi mengatakan bahawa an Ummi Hani radhiyallahu taala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm fath Makkah dakhalaha wa alaihi arba'u ghadain. Adalah Nabi masa hari Fathu Makkah. Fathu Makkah, hari pembukaan kota Makkah. Nabi masuk dalam kota Makkah. Wa alaihi arba'u ghadain. Nabi ada 4 tocang. Ni tuan-tuan, tocang. Tocang ni macam mana? Nak cerita pun payah, tapi nak bagi mudah faham. Tocang ni macam rambut yang dianyam. Digulung. Kalau nak mudah tengok, macam orang perempuan. Kan orang perempuan kan, dia ada tocang dia. Dia tocang dia tu dengan makna dia anyam rambut. Kita panggil apa ni? Ya. Apa tu orang panggil, tapi macam Sherlock. Orang tahu. Kita panggil dia anyam rambut. Kita panggil apa? Jali. Jali rambut. Dia nak jali. Jali rambut. Itu macam perempuan. Tak. Kalau tuan-tuan, dia kata ada orang kata macam orang perempuan lah Nabi kalau ada tocang. Tak. Tuan-tuan bisa tengok tak cerita sebab cerita Cina kalau tak salah. Panglima perang dia ada tocang. Tapi tak nampak macam perempuan. Dan Nabi buat tu pada apa? Pada waktu perang. Mana? Fathu Makkah. Wa alaihi arba'u ghadair. Nabi bila masuk kota Makkah, Nabi ada satu topi besi. Nabi pakai topi besi. Kemudian ikat dengan serban. Serban tu katanya para ulama adalah hadis warna hitam. Serban warna hitam. Ikat rambut. Ada ikat di topi besi. Kemudian di rambut belakang Nabi tu diikatnya tocang. Ada rambut Nabi panjang sampai boleh buat tocang. Sampai tocang itu sama ada 4 di belakang terus. Di belakang ni 4 terus, ataupun 2 di tepi, 2 lagi di belakang. Masya-Allah. Tuan bayangkan macam mana Nabi dengan penuh kemegahan masuk menakluk kota Mekah. Masuk dalam kota Mekah, topi besi diikat serban warna hitam. Masya-Allah. Ni pakai serban warna putih pasal apa Ustaz? Sebab tak perang. Tak perang kita pakai serban putih lah. Kalau kita perang kita pakai serban hitam. Kemudian tocang pula rambut. Dan Nabi masuk dalam Fathu Makkah dalam keadaan Nabi naik atas kudanya Nabi. Kuda ataupun unta Nabi naik. Dan kepala Nabi seumpama rokok. Masya-Allah. Ni Nabi naik pakai cantik lah ni. Bila Nabi masuk kota Mekah, Nabi tunduk. Masuk kota Mekah ni tunduk, kepala tunduk. Maksudnya apa? Hampirnya dahi Nabi menyentuh apa dia? Menyentuhnya kuda Nabi. Nabi naik atas kuda, kepala tunduk bawah. Tawadhu'an lillah. Tawadhu'nya bagi Allah Ta'ala. Kalau kita tuan-tuan ni, orang Mekah duk lawan kita, tiba-tiba kita dapat takluk Mekah, macam mana masuk? David dada. Itu manusia biasa. Nabi masuk, kepala Nabi ke bawah, tunduk. Dan ini yang diamalkan oleh As-Sultan
Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Sultan Salahuddin yang kita baca dalam sejarah, Sultan Salahuddin, dia pembebas kota Baitul Maqdis. Sa'ullah At-Tahrir, orang Palestin lah ni Baitul Maqdis. Sultan Salahuddin bila mana takluk kota Baitul Maqdis, dia naik atas unta, dia naik atas kuda dia tu, dia buat macam mana Nabi buat masuk dalam kota Mekah. Apa dia? Iaitu dia naik atas kuda dia dan kepala dia tunduk ke bawah. Tawadhu'an lillah, tawadhu' bagi Allah Ta'ala. Bukan macam kita. Kita ni tuan-tuan jadi ada gelaran sikit. David dah ada orang tu. Tengok orang tak mau senyum. Ni nak kata kita ni belagak kan. Tengok orang tak mau senyum. Allah, macam berat sangat senyum, tak mau senyum. Orang kata ni hebat senyum, tak mau senyum. Tuan-tuan, adik maknanya bongkaknya hati seorang, senyum pun tak mau. Jumpa orang, Assalamualaikum. Saya pernah mengajar di setengah masjid. Bukan sini lah, setengah masjid. Saya duduk mengajar setengah masjid. Cara dia jemput kita pergi mengajar tu, kadang saya teringat tu, kita pergi sakit hati, tapi kena sabar lah. Dia kata, Ustaz, kena sabar. Ada setengah masjid tak jemput. Kita main, orang jemput kita pergi. Dia tengok sebelah kanan, dia tengok sebelah kiri, semua buat kata, aku ni kata balik juga lagi ni. Tapi ingat moga janji dah nak mari, janji naik tengok. Lepas tu masa duk mengajar tu, pergi cukup perang. Kenal dia sikit. Tentang dan perempuan yang berahmatan. Kembali kepada tajuk. Baginda Nabi SAW ada rambut yang panjang. Dan kadang-kadang rambut Nabi yang paling pendek, rambut Nabi yang biasa, pertengahan. Wasammi ma bainahuma bil limmati qad qala la jumhur ahli lughati. Iaitu di antara cupi yang paling pendek dan di antara bahu yang ditekuk. Ini rambut Nabi yang biasa. Maka rambut Nabi SAW ghalibnya panjang. Tak macam kita tuan-tuan. Saya tengok sini tak ada rambut panjang. Semua pada botak belakang. Botak belakang ni. Kadang-kadang setengah orang-orang tua dia tak mau simpan rambut kerana apa? Kerana putih dia kata. Jadi dia pun cukur jadi botak. Ada setengah botak tengah. Ala kulli hal tuan. Nak bagi tahu tak? Sunnah Nabi simpan rambut. Tapi kalau yang boleh buatlah. Dia tu dalam Ibn Arabi radhiyallahu anhu mengatakan tarkuhu sunnah, meninggalkan rambut, yakni tak kerak rambut sunnah. Wa halquhu bid'ah. Dan mencukur rambut bid'ah. Ni nak cukur rambut. Wa halquhu bid'ah. Apa maksud mencukur rambut adalah bid'ah? Yakni Nabi SAW tidak memperbanyakkan cukur rambut. Tak banyak cukur rambut. Nabi SAW kata sebahagian syurah al-masabih, Nabi pernah mencukur rambut tidak banyak. Iaitu bermula daripada hijrah Nabi ke Madinah hanya 3 kali. Yani sepanjang hidup Nabi, selepas daripada Nabi pindah ke Madinah Al-Munawwarah, tidak pernah mencukur rambut illa 3 marrah, melainkan 3 kali. 3 kali je yang tu Nabi cukur rambut. Bila tu? Yang pertama amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah. Tahu tak cerita Hudaybiyah? Siapa yang biasa pergi umrah? Kan sini pergi umrah kan? Ingat tak satu tempat yang kita ambil niat? Kalau kita pergi dengan mana-mana travel, selalunya jadi kata apa pula, selalunya dia akan bawa kita ke tempat ziarah. Betul tak? Kita pergi umrah kan? Contoh hari ni kita buat umrah, esok dia bawa lah kita pergi ziarah. Masa dia bawa kita pergi ziarah tu, kan dia ada bawa beberapa tempat, dan dia setengah tempat tu dia suruh kita niat siapa yang nak buat umrah. Selalunya kalau orang pergi Mekah, dia takkan lepaskan peluang bawa ke tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah tu tempat untuk buat niat umrah. Dekat sana ada masjid kecil. Nama dia Masjid Shumaisi. Masjid Shumaisi, Hudaybiyah, belakang tu ada tempat, dalam pagar tu ada tempat Hudaybiyah. Apakah kaitan antara Hudaybiyah dan juga cukur rambut?
Jawabnya Nabi SAW ketika berada di bumi Madinah. Nabi duduk di bumi Madinah, tiba-tiba Nabi mimpi. Nabi mimpi pada tuan, Nabi dengan sahabat pakai kain ihram, tawaf di depan Kaabah. Tawaf. Tengok tuan, ni mimpi Nabi. Mimpi apa? Mimpi tawaf Kaabah. Kalau kita mimpi apa? Mimpi tawaf dengan syaitan. Dia tawaf kena kejar dengan hantu. Tu banyak orang kita. Sikit-sikit mimpi hantu, sikit-sikit mimpi hantu. Ada orang tanya, kenapa Ustaz saya selalu mimpi hantu? Mimpi hantu. Dia kata, pasal apa mimpi hantu? Mungkin ada orang yang tak puas hati dengan saya. Jadi orang pakat hantar benda-benda tak elok kat saya. Saya pakat mimpi. Mimpi apa? Mimpi buruk, mimpi hantu. Saya kata dah, mimpi hantu kerana apa? Hantu sedang menziarahi saudara mara dia. Yang ni apa? Yang mimpi hantu lah. Yang mimpi pun sama naik juga, dia apa hantu. Tuan-tuan, ni Nabi bukan mimpi apa ni? Mimpi benda yang paling elok. Mimpi apa? Iaitu Nabi mimpi dengan sahabat, Nabi berpusing di tawaf Kaabah. Pusing. Besok Nabi pun cerita pada sahabat. Masa tu tak masuk lagi Mekah, duduk di Madinah. Nabi kata pada sahabat, aku telah mimpi bahawasanya kita beramai-ramai tawaf tawaf dengan pakai ihram dekat Kaabah. Sayyidina Umar kata, apa lagi tunggu ya Rasulullah? Jom kita pergi. Nak pergi macam mana? Orang kafir Quraisy tu duk jaga Mekah. Sedangkan berlaku perang Badar. Berlaku perang apa dia? Uhud. Berlaku perang apa lagi? Perang Khandaq, perang Ahzab. Takkan tiba-tiba nak masuk dengan orang bagi kita masuk lagu tu je. Orang kafir takkan kata silalah nak masuk nak tawaf. Maka ketika itu Nabi SAW bawa juga. Walaupun ketika itu orang menyangka bahawa saja tak dapat masuk Mekah. Orang kata kemungkinan tak boleh masuk ni pasal orang Mekah nak jaga. Tapi Nabi asbab daripada mimpi yang diwahyu daripada Allah Taala, Nabi masuk. Nabi pun berjalan. Nabi berjalan dengan sahabat. Mereka membawa pedang-pedang, alat senjata bawa. Bukan kerana nak berperang, tetapi untuk mempertahankan diri jika perlu. Takut ada serangan hendak, Nabi bawa. Kemudian bermula daripada separuh perjalanan, Nabi pun tukar kain ihram. Kain ihram. Pasal apa? Nak masuk Mekah. Makan semua ni sahabat-sahabat semua. Tengok Nabi pakai kain ihram belakang. Daripada mula berjalan, labbaik Allahumma labbaik. Ni bukan macam kita tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang naik umrah, naik kapal terbang betul tak? Naik kapal terbang. Kita naik umrah tuan-tuan. Lepas ustaz kata kita pakat-pakat niat lah, nak sampai dah miqat ni, sampai dah. Niat lah kau. Bila kita niat, lepas tu kita kadang-kadang dia buat apa? Kan kita naik contoh orang Saudi Arabia, ada skrin depan. Skrin depan tu kita duduk pergi tengok kartun, tengok movie, duduk dengar lagu. Tak kena. Bila mula je niat, mulut ni kalau boleh tak payah berhenti. Daripada sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Ni kita lepas daripada niat kita telefon pergi. Ni sahabat duk jalan labbaik Allahumma labbaik sampai di tempat Hudaybiyah. Bila sampai di tempat Hudaybiyah, maka ketika itu orang kafir keluar daripada Mekah. Keluar di antaranya Abu Sufyan, Ikrimah, Safwan, Khalid bin Walid. Semua ni kepala-kepala Quraisy keluar belakang nak jumpa dengan Nabi. Ketika itu tuan-tuan, mereka berbincang. Bincang apa? Bincang bahawasanya orang kafir Quraisy memang tak mau bagi Nabi masuk dalam kota Mekah. Nabi kata aku masuk, aku takkan tipu. Aku masuk, aku buat tawaf 3 kali, atau tawaf umrah sekali, aku balik. Aku buat umrah sekali, aku balik. Tak ada bila aku masuk, aku buat serangan hendak ataupun kamu buat serangan hendak. Tak ada. Aku masuk dengan niat nak masuk nak tawaf.
ketika itu Abu Sufyan, ketika itu belum Islam, Abu Sufyan, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, dia dengan kerasnya tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh masuk. Tak benarkan Nabi masuk. Maka ketika itu apa yang berlaku? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat tersebut, di tempat yang dihentikan. Kemudian orang kafir masuk balik dalam Mekah. Dia kata, kalau hang masuk juga, dia kata ni, kalau masuk juga, memang kami bunuh. Sebab dia patah balik ke kota Mekah. Kemudian Nabi SAW menghantar utusan, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi hantar Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman masuk. Kamu jadi rundingan. Rundingan masuk dalam kota Mekah. Sayyidina Uthman masuk dalam kota Mekah. Pasal apa? Nak runding sekali lagi. Nak runding, kami mai nak buat apa? Kami nak ibadah, bukan nak perang. Masuk. Ketika itu Sayyidina Uthman tiba-tiba sepatutnya balik selepas masuk kota Mekah 2-3 hari. 2-3 hari dah cukup. Ini sampai 4-5 hari, nak dekat-dekat seminggu. Sayyidina Uthman tak balik. Sayyidina Uthman masuk kota Mekah. Ketika itu datangnya khabar angin bahawasanya orang kafir bila sambut Sayyidina Uthman, mereka telah bunuh Sayyidina Uthman. Dan ini tuan-tuan, ini tidak biasa di kalangan orang Arab. Kerana orang Arab tidak membunuh utusan. Sejahat mana pun utusan, mereka takkan bunuh. Ini kaedah. Utusan tidak dibunuh. Ma'ala rasuli idzal balagh. Utusan tidak dibunuh. Tiba-tiba dengar khabar bahawa utusan Nabi telah dibunuh. Ini Sayyidina Uthman. Yakni khabar ini. Ketika itu bagaimana murkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi panggil semua sahabat. Panggil semua sahabat berhimpun di satu bawah pokok. Dekat mana pokok ni? Di Hudaibiyah. Satu pokok. Pokok itu Nabi kumpul sahabat. Nabi kata, "Man yubayyi'uni 'ala al-maut?" Siapa yang nak berjanji sumpah setia dengan aku untuk kita mati bersama-sama? Sahabat memang dah panas lah. Pasal apa? Katanya dibunuh utusan. Maka ketika itu para sahabat yang berada ketika itu semuanya sumpah janji setia untuk mati. Di mana? Di bawah pokok Hudaibiyah. Pokok itu disebut sebagai Syajaratul Ridwan. Ada lagi dah ustaz? Dalam pagar tu ada lagi pokok. Tapi pokok tu kena tebang. Tak ada arah. Bekas tempat pokok tu asal tu ada lagi. Dan dalam pagar di belakang masjid. Kalau ni, sekarang ni. Tetapi pokok tu telah dipotong. Siapa potong? Kerajaan ada potong. Kerajaan Saudi ke potong? Bukan kerajaan Saudi. Sebelum tu lagi Sayyidina Umar kerak. Sayyidina Umar yang kerak pokok tu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi potong pokok tu. Kerana apabila zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada sebahagian orang-orang yang tak tahulah daripada mana, mereka datang ke pokok tu, mereka duk sapu-sapu, duk cium-cium, duk jilat-jilat pokok. Kata pokok ni pokok rahmat. Memanglah pokok rahmat. Bukan suruh pergi jilat pokok. Duk jilat pokok buat benda apa? Duk jilat pokok. Masya Allah, sampai sekarang masih ada. Kadang-kadang kita naik Mekah, kita tengok geng-geng India kan. Setengah lah. Jangan marah orang India. Setengah geng India. Kalau tengok ekstrim tu kalau boleh ni, pintu tiang kat masjid tu, dia jilat, dia ada satu kes tu kan, dia mana cerita orang perempuan masuk dalam raudah. Raudah ni inilah ma baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dan mimbar aku raudah, taman syurga. Masuk orang Tina ni, orang perempuan ni, dia masuk, dia pegang tiang. Tiang apa? Tiang tu baru buat. Bukan tiang zaman Nabi. Dia ambil ni, dia ketuk kepala. Dia kata, barangkali nak suruh mati dalam Allah. Nak suruh mati dalam Allah, dia ambil kepala, dia ketuk. Bagi mati. Polis tu yang polis jadi keras. Polis ni tentang, asalnya dia pun lembut juga. Tengok kan nama pokok ni, jadi keras juga pokok ni. Pasal apa? Hak ni zaman Sayyidina Umar dah duk jilat, duk pegang. Sayyidina Umar kata gini, pergi kerak pokok. Maka zaman Sayyidina Umar sudah dikerak pokok tu dah tak ada. Dan sampai sekarang tak ada pokok tu dah.
Kembali kepada tajuk kisah. Apabila sahabat pakat duk berbai'ah, di mana? Di bawah pokok Syajaratul Ridwan, dan digelar Bai'atul Ridwan. Bai'ah Ridwan makna redha. Apa makna redha? Yakni Allah redha dengan sumpah setia mereka. Allah redha. Allah redha siapa yang turun dalam apa? Dalam perjanjian itu Allah redha. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang paling afdal siapa dia? Yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Lepas daripada itu siapa dia? 10 sahabat janji syurga. Kemudian 10 sahabat janji syurga, siapa yang paling afdal? Yang paling afdal sahabat yang hadir perang Badar. Kemudian siapa yang paling afdal? Sahabat yang turun perang Uhud. Kemudian siapa yang paling afdal? Sahabat yang hadir Bai'ah Ar-Ridwan, yakni bersumpah setia di bawah pokok. Ni sahabat apa yang afdal di sisi Allah Taala. Dalam Zubair ada apa? Ba'dahu fal afdalu siddiq wal afdalu tali lahu al-faruq Utsman ba'dahu kada Ali wa sittatul baquda fal badri fa Uhud fa bai'atul ridwani fa sa'irus sahabatil a'yani. Makna kata sahabat yang paling afdal selepas daripada banyak martabat ialah sahabat yang hadir bai'atul ridwan. Bila bai'atul ridwan tuan-tuan, ketika itu orang-orang kafir Quraisy dalam Mekah. Kafir Quraisy dalam Mekah ni tiba-tiba mereka sampai berita kepada mereka Nabi dah memang kalau boleh nak bersumpah setia untuk mati dan boleh berlaku peperangan. Pasal apa? Orang duduk dalam Mekah ni kata, ni Nabi dah kata kita ni bunuh utusan dia, Sayyidina Osman. Maka Allah SWT ketika itu para orang kafir kata gini, kita tak mau pening-pening, kita bebaskan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia tak bunuh, dia cuma tahan Sayyidina Osman. Boleh Sayyidina Osman, ambil Sayyidina Osman tu. Maka ketika itu Sayyidina Osman datang balik kepada Nabi SAW, dan ketika itu khabar ini ternyata apa? Tipu, dusta. Ketika itu datanglah orang kafir Quraisy buat rundingan dengan Nabi kali yang kedua. Rundingan. Di situ, di tempat rundingan, iaitu di Hudaybiyah, apa yang berlaku termaktub dalam Hudaybiyah. Hudaybiyah itu berlaku rundingan bahawasanya tahun ini Nabi kena balik Madinah. Itu dia. Berapa kilo Ustaz jauh? 400 kilo lebih. Dari Madinah duk jalan sampai Hudaybiyah. Bakinya berapa lagi? Lebih kurang dalam saya tak ingat 50 ke 60 km. Dekat. 60 ke 50 km lagi nak masuk Mekah. Sikit lagi nak masuk. Tanah halal nak masuk dah. Dia kata, "Hey Muhammad, balik. Tahun ni balik." Balik mana? Balik Madinah. Lepas tu bila boleh mari? Mari tahun depan. Nak macam mana mereka seolah mereka nak hina Nabi. Siapa yang buat cadangan tu? Namanya ketika tu tak masuk Islam ni, namanya Suhail bin Amr. Suhail kana min duhatil Arab. Apa dia kata? Tahun ni batas balik, tahun depan mari. Duduk di Mekah hanya 3 hari. Masya-Allah. Duduk 3 hari kan. Mari jauh 500 km ni, mari masuk 3 hari saja. Kalau lebih 3 hari, dilanggar apa? Dikira melanggar perjanjian 3 hari. Baik, apa lagi? Rundingan. Suhail bin Amr kata, mana-mana orang kafir daripada Mekah tiba-tiba masuk dalam kota Madinah dan Islam, hendaklah dikembalikan semula. Ni syaratnya. Muhammad, kalau ada orang kafir orang Mekah daripada Mekah lari pergi Madinah nak masuk Islam, dia boleh masuk Islam, tapi dia akan dikembalikan balik. Muhammad hang kena pergi tangkap dia, hang kena bawa mari balik ke kami. Kami nak seksa dia, kami nak rejam dia, ikut kami. Masya-Allah. Kemudian Suhail tambah lagi, dan mana-mana apa? Orang Islam, mana-mana orang Islam yang duduk di Madinah lari ke mana? Datang ke Mekah untuk murtad, maka kamu tidak berhak mengambil semula. Ini namanya perjanjian apa? Rundingan apa ni? Rasulullah. Sayyidina Umar masa tu murka.
Sayyidina Umar dia orang yang cepat marah. Nabi kata Nabi setuju. Sayyidina Umar masa tu dah meletup tu. Sayyidina Umar dia cepat meletup, dia marah. Seolah-olah kenapa Rasulullah? Dia buat syarat macam apa? Macam kita ni tak ada harga. Semua sahabat semua muka resah. Dah lah mari jauh, pakai kain ihram, lepas tu jalan jauh, talbiyah pun dah banyak. Tiba-tiba tak boleh masuk Mekah tahun depan, masuk 3 hari. Lepas tu syarat yang berat sebelah. Ni syarat apa ni? Tak berani. Semua sahabat resah, illa Sayyidina Abu Bakar, melainkan seorang saja, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang tak pernah kata kenapa, mengapa, tak pernah tanya. Rasulullah setuju? Setuju. Ni nak cari mana ni iman Sayyidina Abu Bakar. Iman Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq, iaitu yang membenarkan apa yang Nabi buat. Kata tak apa, Nabi kata. Sayyidina Umar pula marah murka ni. Sayyidina Abu Bakar pula kata, hang tahu tak dia kata dia tu Nabi? Sayyidina Abu Bakar kata pada Umar, hang tahu dah kata dia tu Nabi? Dah tahu, dah duduk diam. Duduk diam, jangan duduk lawan. Seolah hanya dengan bahasa yang kasar. Daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika itu tuan-tuan, Nabi setuju. Ketika itu dalam retah perjanjian. Retah perjanjian tu ni, hadza mattafaqa alaihi Muhammadun Rasulullah wa Suhail bin Amr wa inilah perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah dan siapa orang kafir, Suhail bin Amr dan Mikram. Ketiga tu tahu tak Suhail kata apa? Ni ketah ni tak kena. Perjanjian yang siapa tulis perjanjian tu? Yang tulis perjanjian Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Tak setuju. Tak setuju apa perjanjian berat sebelah dah. Kami setuju besar nikmat. Saya tak setuju. Siapa yang kata? Yang kata tak setuju tu Suhail. Pasal apa tak setuju? Lau na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak. Nama tu tak betul. Sebab dia tulis perjanjian ini perjanjian Muhammad Rasulullah. Kalau kata betul-betul hang Rasulullah, kami takkan berperang dengan kamu. Tak tiba Muhammad Rasulullah. Betul? Rasulullah kata, nak apa? Padam nama Rasulullah. Jadi yang berat sebelah kena padam pula. Nabi kata, umhu ya Ali. Hei Ali, padam. Dengan tak padam. Sayyidina Ali tak mau padam. Kaifa amsahu Rasulullah. Macam mana aku nak padamkan kalimah Rasulullah? Kau nak padam zaman dulu tuan-tuan, bukan ambil pemadam untuk padam lagu tu. Kena ambil air liur, tu mudah. Itu sapu. Ditulis di atas atas tempat loh dia. Kena padam. Kalau tuan-tuan nak tengok orang Afrika duk pakai Quran tu kadang-kadang duk ambil air liur padam. Ludah. Setengah ulama kata boleh. Ludah. Takkan aku nak ludah atas nama kamu ya Rasulullah. Tak boleh. Tak berarti tak mau. Lepas tu, kalau kata tak mau padam, kami tak setuju. Oh, pandai lah. Kemudian katanya Nabi SAW, Aina ya Ali? Mana perkataan Rasulullah tu Ali? Nabi tak baca. Ummi. Nabi tidak membaca. An-Nabiyul Ummi. Mana-mana kalimah perkataan Rasulullah tu, tunjuk aku wahai Ali. Ali pun tunjuk. Sini ya Rasulullah, kata Rasulullah. Nabi ambil elok, kemudian padam. Kemudian Nabi ketawa. Nabi keluar. Dia kata, wahai Ali, sesungguhnya kamu akan kena apa yang aku kena. Siapa yang tak mau padam? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak mau padam. Kamu akan kena wahai Ali satu hari nanti. Dan Nabi bilang, rupanya di zaman mana? Di zaman pemerintahan Sayyidina Ali berlaku pemberontakan di antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali. Kemudian dia berlaku rundingan yang sama, macam rundingan zaman Nabi dengan orang kafir. Cumanya rundingan sama orang Islam. Cuma berlaku pemberontakan. Sayyidina Ali ada utusan dia. Tak salah utusan siapa? Tak ingat saya. Tak salah saya Abul Aswad Ad-Du'ali kalau tak salah. Kemudian Muawiyah yang memberontak, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu menghantar utusan Amr bin Al-As. Kemudian buat rundingan. Inilah rundingan yang mana disetujui oleh Amirul Mukminin, Khalifah. Siapa dia? Sayyidina Ali. Dan juga siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan, ketua Syam. Katanya Amr bin As, "Lau na'lamu annaka Amirul Mukminin ma qatalna." Hei Ali,
Dia kata keadaan ni, kalaulah kami tahu kata hang ni adalah khalifah kami, raja kami tak berperang dengan kamu. Lepas tu Sayyidina Ali kata, kamu nak apa? Aku nak hang padam, kata Amirul Mukminin, kata khalifah. Sayyidina Ali bukan khalifah. Sayyidina Ali kata kepada khadam dia, wahai khadam, padam keadaan Amirul Mukminin. Dia tak mau padam, dia kata padam. Khadam kata, kaifa amhuhu ya Amirul Mukminin, macam mana aku nak padam dengan ayat liur aku perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Macam mana ya Rasulullah? Oh, tak boleh. Sayyidina Ali kata, "Meni, aku padam." Kemudian apa Sayyidina Ali duduk padam, dia kata, "Sadaqa Rasulullah." Rasulullah bagi tahu dulu lagi. Apa dia? Nanti hang kena macam aku kena. Hang kena padam sendiri. Hang tak mau padam hari ni, esok hang padam sendiri. Tunggu kena jadi. Bila pakat setuju belakang, setuju. Habis setuju tu Rasulullah kata balik. Rasulullah kata, "Jom kita balik." Sahabat duk kerah ni, tak mau balik. Pasal apa tak mau balik? Jauh. Tak mau jauh kata, tak mau balik. Kenapa sahabat tak mau balik? Kerana sahabat mengharap turunnya ayat Quran untuk mengubah perjanjian tadi. Sahabat tu, kalaulah ada ayat Quran turun semua, suruh ubah. Nabi kata, pakat cukur belakang, cukur rambut. Pasal apa? Tahallul. Pasal niat umrah, tiba-tiba tak boleh buat umrah. Tahallul. Buat tahallul. Nabi kata pada sahabat tu, tak mau buat. Bukan tak mau. Sahabat kata, andailah sikit lagi kita tunggu, mana tahu ayat Quran turun. Semua kerah, tak mau cukur rambut. Nabi kata cukur rambut. Tak mau kerah, tak mau cukur rambut. Pasal apa? Kalau cukur rambut, confirm balik. Sebab tahallul. Ini tentang kita ada apa? Kadang-kadang setengah orang pergi buat umrah, dah niat, sangkut di sana, kena patah balik. Tidak. Orang nak masuk Mekah, dah niat dah, kena sekat dengan immigration. Dia kata hampi balik. Kalau balik tu kena tahallul. Ambil pada sini. Lepas tu Nabi kata, tahallul belakang. Tak mau, sahabat kerah. Maka ketika Nabi dengan duka cita, bayangkan Nabi yang kena setuju perjanjian berat sebelah. Nabi masuk dalam kemah. Nabi termenung. Saat termenung ni berfikir, apalah aku nak buat ni. Ketika itu ada isteri Nabi yang ikut. Siapa dia? Nama dia Ummu Salamah. Isteri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Dia kata, kenapa yang kamu fikirkan ya Rasulullah? Apa yang kamu bimbang Rasulullah? Aku suruh mereka tahallul, mereka tak mau tahallul. Dia kata, Rasulullah, tak payah suruh, buat je. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, kamu keluar daripada kemah, jangan cakap walaupun satu sepatah ayat. Jangan tubik apa kalimah. Keluar, panggil orang cukur rambut. Jangan cakap apa pun, tubik, suruh orang cukur. Oh, gitu. Siapa bagi saya dengar? Orang perempuan. Masya-Allah. Ini tuan-tuan, makna kata, wahai orang lelaki, kadang-kadang cadangan orang perempuan boleh pakai. Cuma kadang-kadang tengok Nabi tak ego. Dia kata, pandai cakap pandai. Nabi tak kata, Nabi dengar dan Nabi masuk kalau otak Nabi, ni boleh terima. Boleh terima, jalan. Kalau benda tu memang betul apa yang orang perempuan cakap, betul. Maksud otak kita ni betul lah. Bukan benda baru. Boleh terima. Nabi kata, kalau begitu Nabi keluar. Nabi panggil. Ayat cukur rambut Nabi. Mai ni. Ambil ni alat cukur rambut. Bila sahabat tengok Nabi dah bercukur rambut, sahabat kata, confirm tak ada ayat turun. Maka sahabat semua cukur rambut. Ketika itu semua bertahlul. Inilah keadaan yang pertama Nabi cukur rambut. Ni cerita mah. Nak sampai sini dia nak cerita. Mana? Nabi bawa, kalau cerita sekerak tak seronok lah. Ni cerita pertama. Nabi cukur rambut waktu ni. Cukur rambut. Siapa punya cadangan? Ummu Salamah. Kata Rasulullah, cukur rambut nanti orang pakai ikut. Pakai ikut habis. Balik tu mari tahun depan. Nama dia apa? Umratul Qadha. Mari tahun depan yang 3 hari tu, Nabi buat umrah, selesai Nabi sa'i, Nabi pun bercukur. Itulah cukur kali yang kedua. Kemudian Nabi teruskan hidup lagi Nabi di Madinah, sampailah Nabi pada tahun yang terakhir,
iaitu Nabi buat haji dengan sahabat penuh, namanya Hajjatul Wada', haji perpisahan. Itulah satu-satunya haji yang Nabi buat sepanjang hidup Nabi setelah daripada Nabi berpindah ke bumi Madinah. Sebelum pindah Madinah, Nabi banyak buat haji umrah tak berhenti banyak. Selepas pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi hanya pernah melakukan satu kali haji sahaja. Mana ni? Hajjatul Wada'. Nabi pun bersyukur. Kemudian wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada itu, selepas Hajjatul Wada' 3 bulan, Nabi balik Hajjatul Wada', sahabat penuh. Nabi kata, inni akhafu alla alqakum ba'da 'ami hadza. Aku takut bahawasanya tahun depan tak jumpa dah. Nabi kata, siap Hajjatul Wada', takut tak jumpa dah. Kemudian Nabi cukur rambut, kemudian Nabi balik kota Madinah. Selama 3 bulan wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itulah kata para ulama, itulah keadaan rambut Nabi yang paling pendek. Nabi meninggal dunia dalam keadaan rambut yang pendek selepas 3 bulan. Jadi ada orang kata, kalau begitu kita ikut Rasulullah hak yang last sekali sebelum Nabi wafat, rambut pendek. Nampak tak? Tak apalah. Sebab yang ni bukan kata wajib, hak ni cuma sunat. Siapa yang nak buat silakan. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Jaga rambut. Setengah orang rambut dia apa? Rambut dia panjang. Dia ada 2. Bila rambut panjang, dia selalu trim rambut. Tu yang jadi mohak, dia potong tepi, nampak atas cacak. Hak ni tak ikut sunnah lah. Sebab sunnah bila rambut tu dilepaskan habis. Tak ganggu dah, tak kacau. Dan yang kedua, rambut tu disikat. Ni kalau rambut sampai jadi Romeo lagu tu, ada Romeo, itu bukan sunnah. Nabi ada minyak yang Nabi pakai. InsyaAllah pada bulan yang akan datang, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, kita sambung lagi bicara Syama'il Muhammadiyah baginda Nabi SAW. Masih lagi pada bab rambut. Tak apalah, duk pilah sampai 10 tahun tu bab Nabi takkan habis cerita apa, walaupun cerita bab rambut. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri, dan saya semua maaf atas kesalahan. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.